Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah Ta'ala laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi mereka yang mempunyai akal. Suratul Yusuf ayat 111. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati ala ad-din az-zahirin la'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kazalik. Masih ada secara berterusan dalam kalangan umatku kumpulan yang menegakkan agama Islam dengan gagah perkasa menghadapi musuh sehingga tidak boleh dimudaratkan oleh penentang mereka, melainkan mereka menghadapi kesusahan sehingga datangnya ketetapan daripada Allah, yakni membinasakan musuh dan memberikan kemenangan. Dalam keadaan mereka meneruskan perjuangan, mereka tidak berganjak. Qalu ya Rasulullah wa ainahum. Lalu para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah mereka berada? Qala bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Kita masih lagi membicarakan Palestin dan Masjid Al-Aqsa, siri yang kedua. Yang lepas kita telah menyentuh tentang pembinaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dibina di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail, manakala Masjidil Aqsa dibina di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ishak. Dan kita juga telah menyentuh tentang peristiwa perjalanan Nabi SAW daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, yang mana Nabi SAW berhenti di beberapa tempat, di antaranya di Madinah, di antaranya di Tursina, di antaranya di Baitul Laham, tempat di mana Nabi Isa AS dilahirkan, sehinggalah Nabi SAW sampai di Masjid Al-Aqsa. Inilah dia yang dikatakan Masjid Al-Aqsa, yang mana keluasannya 144,000 meter persegi, 4 segi semua tu tuan. Semua 4 segi itu ialah Masjid Al-Aqsa, di mana di tengah-tengahnya ialah Kubah Sakhra. Terletaknya Kubah Sakhra, dan Kubah Sakhra ini dibina di zaman Al-Malik Marwan, tetapi yang asalnya ialah Sakhra itu sendiri, yang ini batu besar yang terdapat di dalam Kubah Sakhra tersebut. Dan yang bertanda merah itu ialah tempat di mana Nabi SAW mengimamkan solat ketika Nabi diperjalankan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Nabi terdengar panggilan solat. Maka Nabi SAW mendirikan solat bersama dengan para Nabi yang lain, dan sehinggalah malaikat Jibril memegang tangan Nabi untuk memimpin ke hadapan untuk memimpin solat. Maka disitulah tempat di mana Nabi SAW berdiri, dan tempat tersebut dinamakan Kubah Nabi, yang tempat yang Ustaz tandakan warna merah tu, atau lebih dekatnya beginilah ni. Dan kalau kita lihat daripada sisi atas, inilah yang bertanda merah itulah Kubah Nabi, atau tempat di mana Nabi SAW mendirikan solat. Yang ini solat Nabi itu menghadap Sakhra. Sakhra adalah kiblat para Nabi ketika mereka mendirikan solat di Masjid Al-Aqsa. Disebut dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, di mana Imam Al-Qurtubi memetik riwayat daripada Abu Aliyah Ar-Rayahi, kana Salih alaihi salam yusalli ila Ka'bah. Sesungguhnya Nabi Salih alaihi salam ketika dia mendirikan solat,
dia menghadap Kaabah. Nabi Saleh ni diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya yang tinggal di Madain Saleh. Madain Saleh terletak kira-kira 2 jam perjalanan daripada Madinah menuju ke utara, ke utara, iaitu terletaknya Madain Saleh. Maka Madain Saleh ni terletaknya di utara Madinah. Maka Allah utuskan Nabi Saleh untuk kaumnya, dan Nabi Saleh ketika dia solat dia menghadap Kaabah. Wa kana Musa alaihi salam, adapun Nabi Musa alaihi salam, ni ustaz ribut, okey. Adapun Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi diperjalankan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini, Nabi ternampak Nabi Musa sedang solat. Maka Nabi Musa ni solat menghadap mana? Maka kata Abu Aliyah, wa kana Musa alaihi salam yusalli ila sakhra nahwil Ka'bah. Maka Nabi Musa itu ketika dia solat dia menghadapnya Sakhra. Sakhra ni terletak di Masjidil Aqsa. Nahwil Kaabah, makanya Sakhra itu seperti Kaabah. Di mana Kaabah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram menjadi kiblat. Ketika seseorang itu mendirikan solat di dalam Masjidil Haram, dan begitulah Sakhra menjadi kiblat ataupun menjadi kiblat, arah kiblat ketika seorang itu solat di dalam Masjidil Aqsa. Okey. Jadi itu. Jadi artinya Sakhra itu terletak di tengah-tengah Masjidil Aqsa sebagaimana Kaabah terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka di waktu itu adakah terdapat dua kiblat? Jawapannya ya. Memang di waktu itu terdapat 2 kiblat. Satu kiblat terletak di Masjidil Haram dan satu lagi kiblat terletak di Masjidil Aqsa. Dan apa nak peliknya, kerana kedua masjid inilah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jugalah yang memiliki timur dan barat. Maka terpulang kepada Allah nak menentukan kiblatnya di belah mana. Sebab itu ketika Nabi SAW berada di Mekah, Allah perintahkan kiblatnya itu di Mekah, di Kaabah. Dan ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, iaitu Allah perintahkan supaya Nabi menghadap ke Masjidil Aqsa. Makanya kedua-dua masjid ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sehinggalah Allah Taala mansuhkan kiblat yang terletak di Masjidil Aqsa. Maka Allah satukan umat ini kepada satu kiblat sahaja, iaitu Masjidil Haram. Artinya apa? Artinya semua para nabi, apabila mereka ini datangnya Nabi SAW, makanya hendaklah mereka itu mengikut akan syariat Nabi SAW. Ingat ketika Nabi SAW mendirikan memimpin haji pada tahun yang ke-10 Hijrah. Haji dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika Nabi SAW selesai melaksanakan haji, maka turun selepas Nabi, sebagian riwayat sebagaimana yang dinyatakan oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dalam kitabnya Fadailatul Hajj, disebut dalam Hajatul Wada', haji Nabi SAW, haji wada', yakni haji yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itulah satu-satunya haji yang dilakukan oleh baginda. Sejurus Nabi SAW selesai khutbah wada', selepas selesai mendirikan solat, kemudian Nabi masuk ke Arafah, Nabi berdoa, maka turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma akmaltu lakum, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Makanya Nabi menjadi pelengkap kepada ajaran semua para rasul, termasuklah ibadah haji. Sebab tu ibadah haji ni ibadah yang terakhir, bermula dengan syahadah, diikuti dengan solat, kemudian puasa, lepas tu zakat dan haji. Dan haji letaknya amalan yang terakhir sekali, rukun Islam yang terakhir sekali. Dan Allah Ta'ala kata, aku pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu. Maka Nabi lah yang menyempurnakan, maksudnya Nabi lah pelengkap kepada apa yang telah dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah nak mengajar kepada kita bahawa Nabi ni pelengkap kepada semua ajaran ataupun semua dakwah yang dibawa oleh para Nabi terdahulu. Dan hampir semua para Rasul menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman. Sebagaimana kata Nabi Isa alaihissalam, dia kata aku datang ni untuk apa? Untuk membenarkan musaddiqan lima baina yadaik. Yani aku nak membenarkan apa yang ada di tangan kamu tu, iaitu kitab Taurat. Dan aku datang dan aku diutuskan Allah Taala untuk memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang nabi selepasku, iaitu namanya Ahmad, ataupun dipanggil dengan Muhammadin.
dalam kitab Hebrew dipanggil Muhammadin, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ceritakan bahawa ia dulu memang kiblat tu ada dua, termasuklah satu lagi di Masjid Al-Aqsa, iaitu Sakhra. Sakhra tu batu tu sendiri. Okey. Bukan kubah tu. Kubah tu dibina kemudian di zaman Al-Malik Marwan. Tu. Makanya ketika itu, ketika Nabi SAW sampai di sini, tidak ada apa melainkan Sakhra saja di tengah-tengah, kemudian runtuhan-runtuhan bangunan, kesan daripada serangan Rom. Dan apa yang kita nak mulakan, ni Ustaz dah cerita dah Sakhra. Ada tunjuk Sakhra? Tak ada. Ada dia kata batu tu tidak tergantung semua dah. Okey dah. Okey. Jadi jangan ulang lagi. Kita banyak lagi masa kan. Banyak lagi benda yang kita nak cerita ni. Okey, ni dah tengok semua Okey. Okey, baik. Wa ataina Musa al-kitab, dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab, yakni kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk kepada Bani Israel dengan menegaskan alla tattakhidhu min duni wakila, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kepadanya. Dan di sinilah tempat di mana Nabi SAW berhenti. Dikatakan oleh malaikat Jibril, laqad salaita bi turi Saina haitsu kalamallahu Musa taklima. Sesungguhnya engkau telah solat di Tur Sina. Di sinilah tempat di mana Allah Taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan memang Allah Taala ceritakan kepada Nabi Musa, iaitu Allah Taala, selama mana Nabi Musa berada di Tur Sina ni selama 30 hari, Allah ceritakan segalanya kepada Nabi Musa, apa yang terdapat di dalam kitab Taurat. Dan sehinggalah pada hari yang terakhir, ketika Allah Ta'ala nak bagikan Nabi Musa kitab Taurat, dan di waktu itu Nabi Musa ni dia rasa, sebab siangnya dia berpuasa, maka pada hari yang terakhir itu dia rasa tak sedap, bau mulut tu tak sedap. Yalah, lalu dia mengambil nabat. Disebut dalam kitab Qasasul Anbiya, yakni kisah-kisah para nabi, yang dikaryakan oleh Syekh Abdul Wahab An-Najjar. Beliau menceritakan kisah Nabi Musa ketika hari yang ke-30 tu. Nabi Musa ni ketika nak bertemu dengan Allah ataupun bertemu dengan malaikat Jibril, yakni utusan daripada Allah Ta'ala untuk dia menerima kitab Taurat. Di waktu itu dia rasa mulutnya tidak enak. Lalu dia ambil nabat rihim minan nabat, yakni dia ambil daun-daun ni untuk dikunyah-kunyah, yang untuk menghilangkan bau yang tidak enak. Begitu. Ada yang kata dia ambil daripada daun pokok zaitun, ada yang kata daripada tapi tidak dijelaskan pokok apa. Barangkali mungkin pudina, sebab pudina pun banyak kan. Jadi dikunyah-kunyah. Jadi hal ini telah menyebabkan malaikat Jibril kata, tadi aku terbau dengan satu bauan yang sangat wangi, tiba-tiba sekarang tak ada dah bauan tersebut. Kan, tadi aku terbau wangi, tiba-tiba tak ada dah. Maka fahamlah Nabi Musa bahawa beliau telah ketika beliau mengunyah daun tadi, menyebabkan bau berubah bau tadi ketika puasa itu tidak hilang. Kan. Memang Nabi SAW pun ketika makan bersama dengan para sahabat, ketika adanya bawang tu Nabi tak makan. Sahabat tanya kenapa tak makan? Dia kata Nabi kata bahawa Nabi sering didatangi oleh malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ni datang bukan dibuat appointment pun. Kalau dia tahu lagi 3 hari datang, lagi sehari, jam sekian-sekian, tak apa, bolehlah buat apa. Ni tak, dia datang tiba-tiba je. Jadi Nabi tak nak ketika malaikat Jibril datang ni mulutnya berbau. Nabi tak nak. Okey, jadi itu sifat Nabi. Nabi Musa pun begitu juga. Jadi menyebabkan ketika itu Nabi Musa ni ketika dia mengunyah tu, kata malaikat Jibril kata, sebabkan terbau tadi, hilang bau tadi, menyebabkan dia dikenakan penalti 10 hari lagi. Sebab tu disebut dalam hadis, khulufu fammi shaim atibbu indallahi min rihil misk. Artinya berubahnya mulut orang yang berpuasa itu lebih baik daripada bauan misk. Misk tadi bukannya kasuri. Misk itu ialah daun yang dimakan oleh Nabi Musa tadi. Tadi berubahnya. Mana ada orang tahu kasuri dalam mulut? Ada tuan-tuan? Minyak wangi dalam mulut? Tak ada kan? Misk itu ialah nabatun, miski minan nabat. Dalam kitab Qasasul Anbiya. Jadi ataupun dengan kita manakan dengan bergosok gigi lah. Kan? Sebab itu Imam Syafi'i menghukumkan makruh bagi orang yang berpuasa itu gosok gigi, iaitu lebih-lebih lagi, terutamanya pada
zawalul syams, selepas gelincirnya matahari. Kan? Kalau berbau, ya biarkan berbau. Sebab itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala mengambil jadi peristiwa Nabi Musa. Kat mana ni? Ni Tur Sina yang Ustaz tunjuk ni. Ini gambar betul ni. Gambar Tur Sina ni gambar betul. Kan? Dan Ustaz dah sampai kat sini dah. Ketika Ustaz belajar di sana, kita dah sampai dah. Di sinilah tempat dikatakan Tur Sina, tempat Nabi Musa AS menerima kitab Taurat. Jadi makanya Nabi Musa ini ditambah 10 hari lagi, maka genaplah 40 hari. Maka hari yang ke-40 itulah barulah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Dan kitab Taurat ini turun dalam keadaan berkeping-keping. Ada yang kata kepingan daripada batu, ada yang kata kepingan daripada kayu. Jadi, dan Nabi Musa ni dia, ketika dia turun ke bawah, dia mengambil sebahagian kecil sahaja kepingan tersebut. Makanya selepas itu nanti beliau akan menjemput 70 orang daripada Bani Israel untuk naik bersama dengan Nabi Musa sekali lagi untuk mengambil bahagian baki kitab Taurat tersebut. Maka kitab Taurat ini dalam bentuk kepingan. Dan ini gambar tipu. Gambar betul kita cakap gambar betul, gambar tipu kita cakap gambar tipu. Kan tu dia. Ini saja je lah nak tunjuk pada tuan-tuan je, tu je. Dan Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat tersebut, wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira, dan kami nyatakan, yakni dengan menetapkan kepada Bani Israel, ataupun kami telah tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, dalam kitab Taurat disebut la tufsiduna fil ardi, disebut dengan tufsidu, fi'il mudhari' baris depan, maknanya bina'il ma'lum. Bina'il ma'lum makna kamu dibinasakan. Sama juga dengan kutiba alaikumus siyam. Kutiba tu maksudnya bina'ul maklum, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Siapa yang wajibkan? Allah. Yang ni siapa yang binasakan? Allah. Mana kamu dibinasakan di bumi ini, yakni di bumi Baitul Maqdis ini marratain, 2 kali. Wala ta'lunna, ini fi'il mudhari' baris atas. Itu maksudnya kamu, disebabkan kamu melakukan kerana kesombongan kamu yang melampau-lampau. Dan yang dimaksudkan kesombongan itu ialah mereka berpaling daripada ajaran kitab Taurat. Kan tadi yang cerita wa atainal kitab wa atainal Musal kitab, dan kami berikan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat. Maka poin yang diceritakan itu kitab Taurat. Disebabkan apa? Sebab mereka berpaling daripada ajaran kitab Taurat, makanya mereka ini telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Bila? Iaitu selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Dan pendetailannya telah Allah Ta'ala sebut dalam ayat 102 surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka, yakni Bani Israel, telah mengikut apa yang diajar ataupun apa yang dibaca oleh pengamal-pengamal sihir, yakni syaitan-syaitan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Artinya di zaman Nabi Sulaiman terdapat di kalangan sebahagian di kalangan Bani Israel ini mengamalkan sihir. Bukan sahaja mentera, bahkan ritual-ritual mereka itu pun dirakamkan dalam kitab tersebut dengan dibantu oleh malaikat yang mencuri rasi langit. Mencuri rasi langit artinya malaikat ni mencuri perbualan malaikat di langit. Lalu balik dia turun, dia cerita. Jadi dia buat. Kemudian hal ini telah diketahui oleh Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman rampas kitab tersebut dan letakkan di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, di bawah kerusi pemerintahan Nabi Sulaiman. Sehinggalah Nabi Sulaiman wafat. Setelah Nabi Sulaiman wafat, maka mereka mengambil balik kitab tersebut dan mereka menuduh Nabi Sulaiman mengamalkan sihir itu. Inilah kitab Nabi Sulaiman yang amalkan, menyebabkan dia super power. Lalu Allah Ta'ala sebut mengatakan wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru, dan tidaklah padahal Nabi Sulaiman tidaklah mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir, yang mengamalkan sihir. Maka timbul perbahasan kitab apakah yang dimasukkan tersebut. Kitab tersebut ialah ada yang mengatakan Holy Kabbalah. Holy Kabbalah. Holy Kabbalah ini yakni kitab yang diamalkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang paling amal, paling ramai mengamalkan kitab Kabbalah ini. Dan kitab Kabbalah ini ada sekolah lagi, sekolah Kabbalis. Pengamalnya dipanggil Kabbalis, dia ada sekolah lagi. Dan daripada ajaran kitab Kabbalah inilah, ritual agama Kabbalah inilah, maka terpecah kepada banyak kumpulan-kumpulan sehingga terbentuknya dipanggil secret societies. Secret societies. Dan termasuklah Freemason, Illuminati, Rosicrucian,
Knight Templar dan sebagainya. Knight Templar ialah gelaran yang diberikan kepada tentera-tentera salib ketika mereka menyerang Baitul Maqdis, selepas daripada zaman Sayyidina Umar tu, ataupun lebih dekatnya zaman Salahuddin Al-Ayyubi, sebelum Salahuddin mengambil balik Baitul Maqdis, iaitu apa yang dimulakan oleh Pop yang berada di Eropah. Mereka menggelarkan diri mereka adalah tentera-tentera Sulaiman, tentera Sulaiman, dia kata. Pasal apa? Pasal dia nak ambil balik Baitul Maqdis tersebut, dan mereka nak menguasai bandar Baitul Maqdis tersebut, terutamanya Masjidil Aqsa. Dan semua secret society ini, gerakan-gerakan ini dirakamkan dalam buku The Secret Society of All Ages and Countries. The Secret Societies of All Ages and Countries, yang dikaryakan oleh Charles William Hackerton. Dan buku ini ditulis pada tahun 1875. Dan buku ini menulis semua tentang yang Ustaz katakan tadi, Illuminati, Freemason, Rosicrucian. Rosicrucian ni paling banyak di England, di England, dan lambangnya ialah rose, bunga rose tu. Sebab tu pasukan rugby England tu lambang dia bunga rose. Kan? Kita tengok bunga rose tu sebenarnya asalnya Rosicrucian, yang ni satu pertubuhan secret societies. Dia sama jugalah dengan Freemason dan sebagainya. Termasuk juga skull and bone. Skull and bone, skull ini tengkorak, bone itu ialah tulang, yang ditubuhkan pada tahun 1830-an. Yang tujuannya dia lebih elit daripada Freemason. Kita tahu bahawa mereka dibina antaranya ialah kelompok-kelompok Freemason, tetapi skull and bone ini lebih elit lagi. Ditubuhkan pada tahun 1830-an, dan di antara ahli anggota skull and bone ini ialah Bush. Bush ni daripada datuk dia, bapa dia kepada dia tu sendiri adalah golongan daripada skull and bone. Makanya pernah satu ketika Amerika, mana-mana presiden nak dijadikan presiden, dia mesti daripada ahli tersebut. Pernah satu ketika Bush bertanding, Bush daripada parti Republican bertanding melawan dengan John Kerry. John Kerry ni daripada Demokrat, dan John Kerry itu pun ahli skull and bone. Maknanya siapa menang pun skull and bone juga yang akan jadi presiden. Boleh faham? Okey, kalau faham, inilah yang disebut dalam kitab ni sendiri, buku Secret Society of All Ages and Countries. Jadi tentang gerakan-gerakan secret society ini pada semua zaman dan juga negara-negara. Antara negara yang disentuh, dia meliputi dengan ritual-ritual agama-agama yang dulu. Agama mani ini dulu ada, tapi sekarang dah tak ada, dah diamalkan. Dan agama mani ini telah tersebar dalam agama-agama yang lain. Juga menyentuh tentang tamadun-tamadun di India, tamadun di China, tamadun di Peru, tamadun di Mexico, tamadun di Egypt. Semuanya tercatat di dalam buku tersebut. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lebih banyak, tuan-tuan beli je lah buku ni. Buku ni tak banyak, 2 jilid saja. Dan harganya ialah mampu bilik, iaitu harga lebih kurang $900. Tu je. Okey, tapi kalau beli beritahu ustaz lah, ustaz nak pinjam. Tu dia. Okey. Jadi ini semua ni kalau kita lihat semua gerakan tadi, semuanya berpunca daripada amalan ni, Holy Kabbalah. Hampir semua ritual-ritual yang ada yang kita sebut tadi, semuanya lebih kurang sama, the Holy Kabbalah. Jadi atas sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam suratul Isra ayat kelima, fa iza jaa wa'du ulauma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila sampai masa janji, yakni membalas kederhakaan kamu, yakni kebinasaan kamu kali pertama daripada 2 kederhakaan, yakni kebinasaan, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas serangannya. Lalu mereka menjelajah ke segala ceruk rantau dengan membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Iaitu disebut pada tahun 587 sebelum Masihi, Nebukadnezar yang memimpin Babylon telah menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kenapa saya kata Masjid Al-Aqsa? Kerana ia ini disebut pada ayat ke-7 nanti, okey, bahawa Masjid Al-Aqsa dan semua binaan Nabi Sulaiman telah pun hancur. Tidak kurang disebut dalam kitab tafsir Al-Qurtubi dan tafsir
At-Tabari, tafsir At-Tabari menyatakan bahawa seramai 70,000 penduduk Bani Israel ini dijadikan tawanan dan dibawa ke negara Babylon, dan salah seorangnya ialah seorang Nabi, namanya Nabi Daniel. Sebab itu kalau tuan pergi ke Iraq, kerana Babylon itu terletak di Iraq, terdapat satu makam namanya makam Nabi Daniel. Dan Nabi Daniel ni bukan orang Iraq, dia asalnya daripada Baitul Maqdis. Tetapi ketika berlakunya penghijrahan tersebut, dipaksa hijrah, dan kemudiannya beliau telah meninggal di situ. Dan lebih kurang 150,000 kereta kuda digunakan untuk membawa semua khazanah-khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman ke Babylon untuk dijadikan modal untuk mereka membangunkan bandar tergantung Babylon. Hal ini telah Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, kisah Uzair yang Allah matikan selama 100 tahun. Saya rasa siapa nak cerita dah kan? Belum, okey. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 259, Allah Ta'ala sebut, "Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha." Artinya, tidakkah engkau merasa pelik wahai Muhammad memikirkan tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, wa hiya khawiyatun ala urushiha, hancur dah bandar dan bangunan-bangunan di bandar tersebut. Yang dimasukkan di sini ialah Baitul Maqdis selepas serangan daripada Babylon. Maknanya ayat ni 259 ni ada kaitan dengan peristiwa kemusnahan bandar Baitul Maqdis yang disebut dalam surah Al-Isra' tadi ayat yang kelima. Kan? Iaitu seorang lelaki namanya Uzair. Uzair ni seorang lelaki Bani Israel yang menghafaz kitab Taurat. Di tangannya ada kitab Taurat. Dan pernah satu ketika beliau keluar daripada rumahnya menuju ke Baitul Maqdis. Nak menuju ke Baitul Maqdis sebab Baitul Maqdis ialah merupakan satu pusat bandar yang begitu hebat. Kesan daripada perbezaan yang dibangunkan oleh Nabi Sulaiman AS. Maka ketika beliau datang dalam perjalanan tersebut, dimaklumkan bahawa negara Baitul Maqdis, bandar yang beliau nak pergi itu, telah pun hancur, diserang oleh Babylon. Sesiapa yang menghafaz kitab Taurat itu ditangkap dan dibunuh, bahkan kitab Taurat itu dibakar. Sebagai penghinaan daripada Allah Ta'ala, disebabkan di waktu itu mereka membelakangkan ajaran kitab Taurat. Jadi bila Allah Ta'ala nak hancurkan, Allah tak kira orang tu beriman ke tak beriman ke, bila Allah nak hancur, dia hancur semua. Jadi itu yang berlaku. Jadi bila Uzair tahu saja hal tersebut, maka sebelum itu dia dah siap-siap bungkus dan dia tanam dulu kitab Taurat tersebut. Kemudian barulah dia masuk, dan ketika dia masuk, waktu itu ialah waktu duha. Bila beliau masuk waktu duha, ketika itu duha ni matahari baru nak naik, dan nampaklah kesan daripada kemusnahan tersebut. Terkejut Uzair. Mana tidaknya Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat di waktu itu pun hancur, dengan yang lain pun hancur bangunan. Dengan populasi 70,000. 70,000 kalau nisbah dulu ramai. Sebab manusia makin lama makin ramai, bertambah, makin padat. Dan dulu 70,000 kira ramai. Maknanya hampir separuh daripada penduduk bandar tak ada. Kalau ada pun yang tinggal-tinggal yang lemah saja, yang lain semua dah dibawa ke Babylon. Yang punya kemahiran mereka digunakan untuk membangun bandar tergantung Babylon. Lalu dia kata, bagaimana Tuhan akan menghidupkan bandar yang telah mati ni? Nak hidupkan bandar mesti ada generasi, dan generasi itu mesti generasi yang berilmu. Kemudian barulah boleh dibangkitkan bandar tersebut. Maknanya bangunkan manusia dulu, baru boleh bangunkan bandar. Jadi bagaimana Allah nak menghidupkan bandar yang telah mati? Fa'amatahu mi'ata amin. Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun. Duk kata macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan yang mati ni, dia mati. Allah matikan dia terus selama 100 tahun. Kan? Setelah 100 tahun dia pun dihidupkan. Dan dia ketika dia mati itu umurnya 40 tahun. Ketika dia masuk dengan untanya sekali. Keldai. Dia masuk dengan keldai. Maka ketika dia mati, dihidupkan semula, keldai dia pun dah hancur lah. Dia dulu dihidupkan. Lalu malaikat tanya, "Kam labista, berapa lama kamu berada di sini?" Lalu dia kata, "Labistu yauman au ba'da yaum." Aku berada di sini sehari ataupun barangkali setengah hari. Nah, kenapa boleh jadi satu hari ataupun setengah hari? Dia mengikut bagaimana kita mengira. Kan?
Artinya ketika dia mula masuk itu waktu duha, lalu dia dimatikan. Ketika dia dibangunkan itu waktu asar. Ada orang kira satu hari itu satu hari satu malam, kan? Maka sepanjang hari itu dikira setengah hari. Ada orang kira sehari suntuk itu dari pagi sampai ke petang. Saya dah berada di sini sehari suntuk, maksudnya daripada pagi itu dikira satu hari. Dia terpulang pada tuan-tuan nak kira bagaimana, satu hari ataupun setengah hari. Pokoknya dia dibangunkan itu waktu asar dan dia mula dimatikan itu waktu duha, kan. Lalu dia kata satu hari, barangkali setengah hari. Lalu malaikat kata ballabista mi'ata amin. Tak, sebenarnya kau sudah berada di sini 100 tahun. Lalu Allah Ta'ala tunjukkan kepada Uzair bagaimana Allah menghidupkan keldainya yang telah hancur. Panjanglah cerita tu, tapi usah nak cerita yang tu je lah. Jadi cerita yang kaitan Uzair pada ayat 259 dalam surah Al-Baqarah adalah kaitan dengan kemusnahan bandar Baitul Maqdis. Okay. Kemudian ketika dia dibangkitkan 100 tahun itu, adakah bandar itu sudah ada? Kan setelah 100 tahun dia matikan, dia dihidupkan balik, adakah bandar itu telah hidup? Jawapannya iya. Di waktu dia dibangunkan, dihidupkan Allah Ta'ala, bandar Baitul Maqdis sudah berfungsi, orang dah ada, Masjid Al-Aqsa pun dah ada. Nah, apa yang tinggal? Maksud apa yang kita tertinggal, apa yang kita miss ketika dia dibangkitkan, apa yang miss? Rupanya ketika dibalikkan 40 tahun, mana kalau 100 tahun itu tolak 40 tahun, iaitu tahun yang ke-60. Yang ini daripada tarikh ataupun waktu Masjid Al-Aqsa itu dimusnahkan, 60 tahun kemudian bandar Baitul Maqdis ini dibangunkan semula oleh seorang pemimpin, iaitu dengan erti yang lain Babylon itu dikalahkan. Ini seorang pemimpin mengalahkan Babylon dengan dibantu oleh Bani Israel yang tinggal di Babylon. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, thumma radatna lakumul qarrata alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Mereka ini ialah Babylon itu sendiri. Dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak penak, iaitu bila dia dah kembali kepada bandar Baitul Maqdis, iaitu mereka telah menubuhkan negara mereka sendiri, iaitu negara Judea. Maknanya mereka diberikan kekayaan dan kekuasaan dan pengikut, dan kami jadikan kamu lebih ramai pasukan, maka adanya kerajaan. Okey, sebagaimana Allah Ta'ala sebut, makanya seorang pemimpin tersebut telah memimpin Bani Israel mengalahkan Babylon, kemudian mengembalikan 70,000 yang menjadi tawanan di zaman awal sebelum itu, iaitu dikembalikan balik ke bandar Baitul Maqdis. Mereka membenakan balik bandar Baitul Maqdis dan membina balik Masjid Al-Aqsa, melainkan Nabi Daniel tadi. Sebab di waktu itu Nabi Daniel dah terlalu tua dah. Ketika orang pindah, dia pun tak hijrah, dia tinggal di situ, akhirnya dia wafat di Babylon ataupun di negara Iraq. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Artinya, dan sesungguhnya telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, dan kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud, yakni ayah kepada Nabi Sulaiman. Sedangkan kehancuran itu berlaku selepas kewafatan Nabi Sulaiman. Maknanya belum hancur lagi, Allah dah ulang lagi cerita ni kepada Nabi Daud. Dah cerita dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni Palestin pun tak sampai lagi, tapi Allah dah janji dah. Dan Allah ulang lagi kepada Nabi Daud bahawa bumi ini, sesungguhnya kami telah tetapkan dalam kitab Zabur selepas diturunkan kitab Taurat, min ba'di dzikri ini kitab Taurat, annal arda, sesungguhnya bumi ini, yakni bumi Baitul Maqdis ni, yarithuha ibadiyas salihun, akan diwarisi oleh hamba kami yang soleh. Kan, jadi tuan-tuan kena ingat kata salihun ni, sebab dia ada perkataan soleh untuk tu penting. Jadi hamba kami yang soleh. Maka siapa lelaki yang dimaksudkan tadi ialah Zulkarnain ataupun disebut sebagai Cyrus the Great. Hal ini disebut dalam kitab-kitab Yahudi sendiri yang mengatakan, yang mengesahkan bahawa Zulkarnain ataupun Cyrus the Great inilah yang mengalahkan Babylon.
kemudian mengembalikan 70,000 Bani Israel tadi balik ke bandar Baitul Maqdis. Mereka bina balik bandar tersebut dengan kemahiran yang mereka ada. Dan kisah ini telah dirakamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Wa yas'alunaka anzil qarnain. Mereka bertanya kepada Muhammad perihal mengenai Zulqarnain. Kerana apa mereka tanya? Sebab kisah ini telah dirakamkan dalam kitab mereka, iaitu kitab Ezra, kitab Daniel. Ezra ni Uzair tadi, Daniel Nabi Daniel, kitab Izayah, kitab Tawarikh. Jadi kitab Tawarikh ni dia seperti sejarah, menghimpunkan semua kisah-kisah para rasul dan umat-umat yang terdahulu. Sebab itu namanya disebut berkali-kali tentang dalam inskripsi Yahudi, menceritakan seorang lelaki pemimpin yang telah mengalahkan Babylon dan menghidupkan balik bandar Baitul Maqdis. Kan? Lalu di waktu itu bandar Baitul Maqdis sudah pun berfungsi. Azan terus 20 saat. Okey. Sini azan ke terus? Azan. Okey, nanti kita akan beri laluan azan. Oh, lagi 16 saat. Okey. Okey, jadi makanya di waktu itu Masjid Al-Aqsa sudah ada. Apa bukti yang mengatakan di waktu itu Masjid Al-Aqsa sudah ada? Kita akan temui dalam jawapannya selepas azan nanti. Kan? Tak sempat apa dah saat. Okey.
آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبارك. Baik, kita terus. Sebagaimana yang dinyatakan tadi di awal tadi, bahawa ketika Uzair ni dibangkitkan, dan di waktu itu telah pun bandar Baitul Maqdis yang hancur tersebut telah pun berfungsi, iaitu dengan kedatangan seorang pemimpin yang telah memimpin Bani Israel dan mengalahkan Babylon, kemudian mengembalikan balik Bani Israel tadi ke bandar Baitul Maqdis dan membina semula Masjid Al-Aqsa. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran kisah bagaimana dialog ataupun monolog isteri kepada Imran ketika dia bernazar kepada Allah Ta'ala, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbala minni. Artinya dia mengatakan bahawa wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, inni nazartu laka, sesungguhnya aku bernazar kepadamu ma fi batni muharrara, apa yang aku kandungkan ini, iaitu apabila dia telah lahir nanti, anak yang lahir nanti, dia akan memberikan khidmat kepada tetamu Allah yang datang ke Masjid Al-Aqsa. Jadi di waktu itu Masjid Al-Aqsa telah pun ada dan telah pun berfungsi. Okay? Walaupun telah dihancurkan oleh Babylon sebelum itu, tapi dia telah dibangkitkan semula, iaitu yang kita sebut sebagai Zulkarnain tadi. Jadi di waktu itu, dan menjadi kebiasaan di kalangan Bani Israel, kalau mereka dapat anak yang akan memberikan khidmat tetamu Allah, sama ada mereka akan memberikan makan ataupun memberikan tempat ataupun memberikan layanan kepada tetamu Allah yang datang ke Masjid Al-Aqsa, biasanya yang akan lakukan itu ialah orang lelaki. Tetapi ketika saat dia nak melahirkan anak tersebut, yakni ibu kepada Maryam ataupun isteri kepada Imran tadi, ketika dia nak melahirkan anak, Imran ni meninggal dunia. Dahlah dia meninggal dunia, yang dilahirkan ini anak yang pertama. Ketika lahir saja anaknya perempuan, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Lalu ketika dia lahir, dia katalah, anak ni kami namakan dia, dan samaituhu, dan aku namakan dia sebagai Maryam. Jadi bila Maryam ini dilahirkan, maka di kalangan Bani Israel ini dia kecoh disebabkan siapa yang berhak untuk menjaga Maryam ni. Okey. Jadi di waktu itu, oleh kerana sebab apa? Sebab Imran ini adalah seorang yang soleh. Dia ada kedudukan dalam masyarakat. Orang tengok dia hebat, dia orang ni orang yang soleh. Maka ramai yang nak membantu, iaitu nak menjaga Maryam. Terpaksa mereka membuat undian, siapa yang lebih berhak menjaga dan membesarkan Maryam ni. Maka undian dibuat dan ternyata Allah telah memilih Nabi Zakaria. Sebagai riwayat mengatakan, isteri kepada Nabi Zakaria ini adalah adik-beradik dengan ibunya Maryam, yang melahirkan Maryam tadi, ataupun isteri kepada Imran tadi. Maka Nabi Zakaria lah yang membina, yang membesarkan Maryam, sehingga dia telah membuat satu bilik ibadah, dipanggil mihrab. Mihrab dimaksudkan sini ialah bilik ibadah yang terletak di Syarqiyah. Syarqiyah ni belah timur, iaitu ada yang mengatakan belah timur itu ialah belah timur di dalam Masjid Al-Aqsa. Di belah mana? Nanti di akhir nanti Ustaz tunjukkanlah di belah mana. Okey, jadi dan bersebelahan dengan mihrab Maryam itu terletaknya mihrab Zakaria, Nabi Zakaria. Okey. Jadi kita sambung ni, ini semua yang Ustaz cerita ni penting ni. Itu adalah poin yang kita nak cerita. Lalu Allah Ta'ala sebut, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu wahai Bani Israel melakukan kebaikan, maka Allah akan balas kamu dengan kebaikan. Allah berikan kekayaan, kemakmuran yang melimpah kali ganda. Wa in asatum falaha, tapi sekiranya kamu melakukan kederhakaan, maka Allah akan balas balik. Dan ternyata di zaman itu, iaitu zaman yang memerintah Baitul Maqdis, kerajaan Judea di waktu itu ataupun Palestin di waktu itu,
ialah diperintah oleh Herod ataupun King Herod. King Herod ni ialah seorang raja Yahudi. Dulu Yahudi dia memang ada negara, dia ada kerajaan, dia ada tentera, dia ada macam semua tu. Hakim pun dia ada semua. Okey, di zaman itu. Okey. Jadi wa in asatum falaha, dan malangnya di waktu itu oleh kerana pemerintahnya King Herod itu merupakan seorang yang zalim, mengamalkan riba dan segala macam kemungkaran, akhir sekali Allah binasakan. Pernah satu ketika Nabi Isa AS masuk ke dalam pasar, lalu dia terbalikkan meja-meja dalam pasar disebabkan peniaganya menipu dalam timbangan dan juga mereka mengamalkan riba. Kan, kerana riba itu dia menekan dan menindas orang-orang yang membuat pinjaman. Itu. Dan itu yang berlaku. Akhirnya menyebabkan dia menjejaskan, kita panggil kroni-kroni lah, begitu. Dan akhir sekali mereka membunuh para nabi, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan mereka cuba membunuh Nabi Isa, dan mereka cuba membunuh pengikut Nabi Isa alaihissalam. Hasilnya daripada itu Allah Ta'ala sebut fa iza ja'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida. Allah gunakan kalimah masjid. Masjid ni merujuk apa? Masjid Al-Aqsa. Pada ayat yang pertama tadi Allah Ta'ala sebut daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebab ada penting yang Allah Ta'ala nak ceritakan kepada Nabi tentang Masjid Aqsa ni, iaitu kemusnahan kali kedua ni yang Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-7, masjid ni. Artinya oleh itu apabila sampai masa janji membalas perbuatan kederhakaan kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasannya, dan untuk memasuki Masjidil Aqsa, iaitu Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis, sebagaimana mereka telah memasuki pada kali pertama, iaitu Babylon datang. Yang ni kali ni Allah datangkan Rom pula menghancurkan Masjidil Aqsa, untuk menghancurkan apa saja yang mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya. Artinya mihrab Maryam, mihrab Nabi Zakaria tadi hancur. Walaupun Nabi Zakaria punya mihrab pun hancur, dengan Masjid Al-Aqsa pun hancur sekali, buat kali kedua. Sebab tu ketika Nabi datang tu, yang tinggal tu sakhra saja dengan runtuhan-runtuhan bangunan. Jadi bila kedatangan Rom dengan satu kehancuran yang dahsyat, sama sebagaimana sebelum ini, nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa memang Masjid Al-Aqsa ni sampai satu tahap dihancur. Okey. Lepas pada tu tak ada dah cerita. Senyap. Sebab yang terakhir sekali Rom menyerang Baitul Maqdis dan menyebabkan Yahudi ni terpaksa lagi. Punya dahsyat Rom serang tu. Rom ni kita tahu tentera dia terarah, tentera disiplin atau susun tentera dia, sehingga kan Yahudi ni terpaksa lari pergi ke mana? Tempat-tempat yang mereka percayai akan datangnya Nabi akhir zaman, yang mana Nabi ini akan mengalahkan Rom. Memang sebut, memang kitab-kitab mereka pun sebut pun bahawa Nabi akhir zaman itu akan mengalahkan Rom. Memang betul pun, dan ia jelas berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Lalu Allah Ta'ala sebut, kalau kita nak kaitkan Baitul Maqdis ini dengan apa yang berlaku sekarang ini, bukan pada ayat tadi, sebab kedua ayat tadi telah pun berlaku. Yang akan datang niha, ayat yang ke-8. Allah Ta'ala sebut, asa rabbukum an yarhamukum. Artinya mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengasihi kamu kalau kamu bertaubat, yakni melakukan kebaikan. Wa in uttum, kalau kamu balik melakukan apa yang telah dilakukan sebelum ini. Wa in uttum udna, kami akan balas balik sebagaimana yang telah berlaku sebelum ni. Kan itu. Wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira, dan kami jadikan neraka itu penjara bagi orang-orang yang kafir. Okey. Ayat yang ke-8. Tapi yang lebih menarik ialah pada ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, yang merupakan petunjuk dan jalan yang amat betul, yakni apa yang dibawa oleh Islam ini. Wa yubashshirul mu'minin, iaitu dengan memberikan berita gembira kepada orang yang beriman, alladzina ya'maluna shalihat, iaitu orang yang beriman itu iaitu mengamalkan amalan-amalan soleh ataupun melakukan kebaikan. Tadi
walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur selepas diturunkan kitab Taurat bahawa bumi ini, bumi Baitul Maqdis ini akan diwarisi oleh orang yang soleh. Kan mestilah yang Allah Taala sebut bagi mereka itu amalan yang soleh. Bergembiralah bagi orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh, annalahum, dan bagi mereka itu ajran kabira, ganjaran yang besar. Bila dikatakan ganjaran yang besar ni ada dua. Satu, untuk dunia ialah kemenangan, untuk akhirat ialah syahid. Okey. Jadi ayat ini adalah kesinambungan untuk siri yang ketiga. Dari siri yang kedua ni siri kehancuran. Artinya di dalam sejarah menceritakan bahawa Masjid Al-Aqsa ni hancur. Dia sampai ke satu tahap hancur. Sebagaimana yang berlaku ketika Babylon menyerang, sebagaimana yang berlaku di zaman Rom menyerang, bahkan dalam perang salib, Masjid Al-Aqsa itu sendiri telah dijadikan gereja. Ketika Ustaz masuk ke sana, diceritakan bahawa di sini Ustaz pernah dijadikan gereja. Kubah Sakhra pernah diletakkan satu gereja besar dalam Sakhra tu, di atas Sakhra tu, atas batu Sakhra. Bahkan juga Masjid Qibli, dan di tepinya kalau lihat memang ada kesan dijadikan gereja. Maksudnya sampai ke tahap itu. Mana yang ni belum lagi. Dia ada satu tahap lagi. Yang mana ketika serang perang salib itu makan masa bertahun juga tu. Membunuh kurang lebih daripada 100,000 nyawa. Jadi itu. Dan kemudiannya barulah Allah datangkan Salahuddin Al-Ayyubi mengembalikan balik bandar Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Artinya sejarah telah mengatakan bahawa demikian. Masjid Al-Aqsa ni sampai satu tahap dia hancur. Apa nak dihairankan? Pada tahun 645 Hijrah, ketika Mongol menyerang Baghdad dan membunuh umat Islam yang disebut sebagai ethnic cleansing di waktu itu, pembunuhan beramai-ramai ke atas umat Islam yang menyebabkan jatuhnya Empire Abbasiyah. Pada masa yang sama, pada tahun 645 Hijrah, Masjid Nabawi terbakar teruk. Bermula api di bahagian pintu, membawa kepada kebakaran besar, membawa kepada bilik Nabi SAW, mana kepada makam Nabi tu habis terbakar serentak dengan serangan Mongol. Tu dah. Kalau orang kata nak tanda kiamat, itu pun tanda kiamat juga tu. Kan. Bahkan sebelum itu lagi, kaum Qahmuti telah menyerang umat Islam, jemaah haji pada hari Tarwiyah, hari yang ke-8 Hijrah, 8 hari bulan Zulhijjah, ketika mereka berkumpul ramai-ramai ni sebelum nak bergerak ke Mina. Dan di waktu itu datangnya kaum Qahmuti membunuh semua jemaah haji yang dalam keadaan berihram. Mereka bunuh semua. Kemudian datang pula perempuan-perempuan Qahmuti dengan membawa air untuk melihat kalau ada di kalangan jemaah haji yang masih cedera. Mana tak mati, cedera. Bila tahu ada yang tak mati, cedera, dia panggil, ni tak mati lagi ni. Maka dibunuh. Dan tak cukup lagi, mereka ambil jenazah tadi dicampakkan di atas Kaabah sehingga habis darah di atas Kaabah tu, menitik-nitik darahnya di pancuran emas. Lalu mereka berkata, mana dia burung ababil. Dan tak cukup itu, mereka congkil Hajarul Aswad untuk mereka bawa keluar daripada Kaabah. Dan mereka telah membina satu binaan dinamakan Ainul Quaibah yang terletak di Bahrain. Bawa tu, letakkan di atas unta, untuk dibawa ke Bahrain, ke Ainul Kaabah, supaya orang lain semua pergi ke sana. Dan unta yang membawa Hajarul Aswad itu sakit dan akhirnya mati. Dan pindah balik, dah sakit, angkat balik, pindah ke unta lain. Begitulah bergilir-gilir. Pokoknya Hajarul Aswad mesti sampai ke Ainul Kaabah. Dan tidak kurang 80 ekor unta yang menjadi korban. Sakit, mati, pindah lagi. Punya gigih nak bawa ke sana. Dan sampai sana tak cukup tu, dia pecahkan Hajarul Aswad menjadi kecil. Sehinggalah apabila kaum Qahmuti itu dibinasakan oleh Allah Ta'ala, dan akhirnya Hajarul Aswad tu hanyalah berbaki
Yang tuan-tuan datang berhubung nak cium tu, pecahan-pecahan daripada Hajarul Aswad di zaman Nabi SAW. Maknanya jangankan Masjid Al-Aqsa, Masjid Nabawi pernah terbakar teruk, Masjid Al-Aqsa Masjid Haram pun pernah berlaku pembunuhan beramai-ramai. Ini. Lepas tu Ustaz kata siri yang kedua ini ialah kehancuran. Selepas pada kehancuran, baru ada satu siri dibina bagaimana pembebasan Masjid Al-Aqsa. Itu yang menarik. Sebab dia akan menyimpul sekali tentang Zulkarnain tadi, apakah ciri yang dibawa yang memberikan Allah memberikan kemenangan kepadanya. Dan di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan juga kita boleh ambil lagi sejarah Salahuddin Al-Ayyub Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka-mereka ini, dan semuanya kita akan tunjukkan pembuktian daripada sudut sejarah, daripada ucapan yang mereka ada, yang mereka telah ucapkan, yang dijadikan manuskrip sejarah ataupun pembuktian sejarah. Semua itu akan kita bentangkan pada perjumpaan kita yang akan datang. Mana tunggu saja. Mana boleh balik lah. Tunggulah akan datang panggilan ustaz. Kan tu. Kalau dipanggil. Kalau tak ada, tonton tunggulah. Kan tu je. Itu saja. Yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri ustaz sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qaul fadattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.